keadaan cuaca hujan. Oke, harap-harap tidak masalah kalian lah. Oke. Oke, baik. Oke, salam sejahtera dan selamat datang. Oke, saya ucapkan kepada pegawai-pegawai di JPN Sabah. Oke, pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah. Oke, penceramah kita pada hari ini. Oke, serta semua guru ke program perkongsian amalan terbaik pada hari ini. Oke, so saya Javier Muli selaku moderator program. Oke, pada hari ini sangat menghargai kehadiran Anda semua. Oke, salam perkenalan dari saya. Bukan salam dari Binjai ya. Oke, di sini terdapat beberapa pengumuman sebelum kita mulai. Oke, penting. Oke, di mana para hadirin diminta para hadirin untuk tetapkan mikrofon Anda dalam mode senyap sepanjang program berlangsung ya. Oke, untuk memastikan kelancaran program. Oke, digalakan juga para peserta untuk membuka kamera. Oke, bagi mewujudkan interaksi antara penceramah dan para peserta. Oke, jika terdapat persoalan, oke, peserta boleh buka mic atau type di ruangan chat saja ketika sesi soal jawab. Oke. Pautan SPL KPM telah dikongsikan dalam grup ESK Sabah, so peserta-peserta boleh isi sudahlah. Oke. Oke, diharapkan para peserta dapat kekal sehingga tamat program. Oke, sekian kerjasama Anda, kami sangat hargai lah. Oke, terima kasih. Oke, seterusnya sebelum kita mulai, kita mau menjemput, sudah kan ya? Oke, bagi menambah keberkatan bengkel kita pada hari ini, dijemput Tuan Haji Jafnar Aludin, oke, penolong pengarah unit TMK SPB JPN Sabah untuk membacakan doa. Oke, majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Oke. Terima kasih. Semua boleh dengar kah? Boleh dengar juga? Boleh Tuan. Boleh Tuan. Sangat jelas. Jelas Tuan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program PLC Siri 2 tahun 2022 ini, kami pohonkan Engkau permudahkanlah urusan kami, agar program ini berlangsung dengan teratur, serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggung jawab, serta semangat saling menghormati sesama manusia, agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi, dan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan, dan persefahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat, Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, dan katakan ya kepada 10 yang terbaik. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikan kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi
membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami dari perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan, dan dari segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang, dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, majelis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Jafnar Aludin di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga bengkel kita pada hari ini akan lebih diberkati. Oke, untuk tidak membuang masa, oke, kita mempersilakan pula KPPK Unit TMK SPB Tuan Haris Sufyan untuk memberikan ucapan alu-aluan. So, mempersilakan. Oke, terima kasih Cikgu Jovia. Betul lah Cikgu Jovia? Betul Tuan. Oke, terima kasih. Cikgu Jovia daripada PPD Beluran. Ya, betul. Oke, terima kasih Cikgu Jovia. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Sabah hebat, katakan tidak pada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Tuan-tuan dan puan, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah atas penganjuran PLC ini, yang mana PLC ini merupakan satu nilai tambahlah kepada kita. Sebab tajuknya pun macam menarik nih tajuknya, mobile apps nih. Mungkin kita tertunggu-tunggulah apa yang kita boleh dapat daripada PLC ini, mobile apps nih. Satu nilai tambah yang baiklah kepada kita. Dan kita juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kita, Cikgu Farizal bin Yanto dari SMK Kuhara Tawau. Dia akan berkongsi dengan kita semua tentang mobile apps ni. Ya. Tuan-tuan dan puan, sebarang nilai tambah yang kita dapat, kita boleh serapkan dalam kita punya PDP. Ya. Di samping murid-murid mendapat apa yang ada dalam kandungan di SKP, ya, mana-mana yang ada kaitan dengan persekitaran itu amat baik untuk murid-murid kita. Jadi kita boleh gunakan sebarang nilai tambah yang ada ini dalam kita punya PDP, ya, terutama sekali dalam situasi sekarang inilah, dalam situasi sekarang yang rasanya memerlukan kita untuk lebih kreatif untuk menyampaikan kurikulum kepada murid-murid ini. So, murid-murid ini pun mereka pun sebenarnya terdedah juga kepada teknologi terkini. Ya, kadang-kadang murid-murid kita ni lebih advance juga daripada kita. Jadi kita perlu seiring dengan mereka. Ya, seiring dengan mereka supaya apa yang mereka dapat daripada guru mereka itu mereka dapat juga daripada apa yang mereka pelajari. Jadi seiring. Okay? Jadi rasanya untuk perkongsian hari ini, ya, satu yang amat baik. Saya pun hendak melihat juga bagaimana mobile apps ini diaplikasikan terutama sekali dalam PDP lah, ya, dalam PDP dan terutama juga kepada mata pelajaran ataupun subjek asas sains komputer. Dan rasanya guru-guru sains komputer pun ada bersama-sama di sini. Saya nampak
pegawai JPN pun ada juga turut serta. Ini satu tanda yang baik lah, tanda yang baik dalam kita hendak menyebarkan ilmu-ilmu yang kita ada daripada guru-guru yang mempunyai kemahiran dan kepakaran. Okay. Jadi cikgu-cikgu yang lain juga yang punya kemahiran dan kepakaran dialu-alukan untuk berkongsi, untuk berkongsi dengan kita semua agar kita boleh serapkan semua itu dalam PDP dan menjadikan PDP kita lebih menarik dan mempunyai nilai yang boleh murid-murid semua rasa macam bila mereka belajar dengan tuntunan puan ini, mereka dapat satu rasa untuk sentiasa mau ikut PDP cikgu. Itu yang kita cuba terapkan. Dan kita mau juga murid-murid ini berasa seronok untuk datang ke sekolah. Sebab sekarang isu ialah murid-murid tidak mau datang ke sekolah. Setelah PDPR ni, murid-murid rasa macam mereka seronok pula PDPR. Jadi itu yang kita cuba switch mereka punya pemikiran bagaimana bahawa apabila bersemuka itu juga adalah satu situasi yang menyeronokkan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan, rasanya kita bagi peluang kepada penceramah kita. Ya. Ada banyak yang hendak dia sampaikan dan ada banyak yang kita tunggu-tunggu ini daripada beliau. Okey. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih sekali lagi kepada Encik penceramah kita, Cikgu Farizal. Ya. Ada di talian Cikgu Farizal? Ada, saya nampak sudah tak. Okey, tahniahlah Cikgu Farizal untuk sama-sama berkongsi dengan kita semua. Okey, untuk itu saya kembalikan semula kepada moderator kita, Cikgu Javier. Silakan Cikgu Javier. Sekian dan terima kasih. Okey, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Haris di atas ucapan alu-aluan yang sangat bersemangat sebentar tadi. Okey, baik. Para hadirin yang dikasihi sekalian, okey, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Farizal Yanto, okey, dari SMK Kuhara untuk meneruskan slot bengkel kita pada hari ini dengan tajuk mobile apps. Okey, majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih ya Tuan Moderator, Cikgu Javier Muli. Ya, dengar suara saya, Cikgu? Sangat jelas. Okey ya. Yang dihormati penyelara CSK, JPN Sabah, Haji Jumda Haji Darwis, ya. Pegawai JPN Sabah, pegawai pendidikan daerah dan serta rakan-rakan guru sekalian lah. Assalamualaikum dan selamat datang. Ya. Semoga rakan-rakan sekalian ya sihat hendaknya lah ya. Memandangkan sekarang pun COVID tengah naik, mudah-mudahan semua rakan-rakan guru dalam keadaan yang sihat. Untuk hari ini ya, nama saya Farizal bin Yanto ya, daripada Sekolah SMK Kuhara Tawau. Ya, hari ini saya akan berkongsi lah ya, bagaimana untuk membina satu web ya, web mobile ya. Sebenarnya kalau kita lihat banyaklah sekarang dia punya perisian ya. Perisian untuk membina apps. Antara yang paling, saya rasa yang paling top lah ya, Flutter lah. Flutter, tapi saya tidak guna itulah, saya guna apps Kodular ya. Dia secara online lah, nanti saya akan terangkan satu persatu bagaimana untuk membina apps ya. Okey. Saya share screen sikit. Mungkin saya punya ni asas lah ya. Hari ini saya akan bentang secara asas untuk membina apps ya, mobile apps. Okey, untuk mobile apps yang ada pada hari ini untuk tahun guru-guru kebanyakannya ialah menggunakan perisian online ya.
apps ini adalah application itu dalam bentuk online lah. Dan antara application yang saya gunakan adalah Codula. Ya. Kalau cikgu nampak ni lah, ya, cikgu boleh masuklah ni ya, Codula io.creator. Ya. Cikgu boleh masuklah di cikgu type di Google, cikgu masukkan Codula io creator. Ya, sebenarnya banyak lagi lah, tapi yang saya suka guna ini. Jadi guru-guru boleh type lah ya, Codula creator ni, io creator. Okey cikgu. Okey, kemudian sudah cikgu masuk, mungkin cikgu pertama kali masuk, dia akan get start lah. Kita akan get start. Okey, dia akan minta email. Ni saya sudah masuk. Jadi kalau cikgu dia akan dah minta email tu ya. Minta email. Minta email, dia ada ruangan di bawah Google kan. Cikgu tekan macam itulah. Ya. Ada tu, ada Google, Facebook, ada 3. Tapi saya sudah masuk. Jadi dia sudah hilang. Kemudian baru dia akan keluar paparan inilah. Dia akan nampak keluar, ni kosong lah, yang masih kosong lagi lah. Ya, belum ada lagi apps yang dibuat. Respon cikgu ya, kalau cikgu dapat masuk baru saya akan teruskan lah. Nanti saya cakap sendiri sebelum ni. Cikgu Farizal, Ya, memang perusahaan Codula ni hanya di platform Android saja, tidak ada di iOS? oh ya, untuk Codula dia untuk Android sahaja. Okey, terima Ya, kasih. ya. Jadi kalau handphone yang untuk handphone yang Apple ada buat lah. Dia untuk Android saja. Okay, ya, kalau begitu mungkin saya boleh teruskan. Cikgu type create Codula, dia akan meminta email tu ya, email, dan cikgu akan masukkan email lah. Lepas itu dia akan keluar paparan begini. Okay, mungkin ada setengah guru dia akan guna Google Chrome ataupun Firefox lah. Mana-mana pun bagus, sesuai lah. Tapi kalau nak yang lebih bagus sebenarnya Firefox lah, dia lebih ringan berbanding Chrome. Kalau sudah cikgu, saya tekan create lah ya. Create, cikgu buatlah apa tajuk. Ya. Contohnya yang saya mau buat ni adalah BMI. Contohlah BMI ya. BMI lah. Apa ya, kita boleh buat lah. Cikgu saya mau buat BMI untuk pelajar. Jadi saya buatlah tajuk BMI. Kemudian next. Dia keluar beginilah. Dia keluar begini. Jadi tema ni kita boleh tentukan lah. Kita mau light atau dark boleh lah. Tapi kasih default saja. Apakah yang dimaksudkan dengan minimum SDK level ni? Ini adalah version handphone kita lah, ya, Android API 19. API 19 ni API ni maksudnya Application Programming Interface lah, saya lah API. Ini adalah seminimumnya lah, ya. Kalau di Malaysia ni API kita biasanya 27, dalam 27 26 gitulah, ya. Tapi ini perisian ini digunakan secara global, maksudnya satu dunia guna. Mungkin ada negara yang masih rendah dia punya teknologi, contohnya negara-negara Pakistan kan masih rendah lagi. Jadi dalam punya API itu mungkin masih rendah. Ya, jadi kalau mungkin apps ini boleh dijual. Jadi untuk memastikan orang semua boleh guna, jadi seminimumnya adalah 19 lah. Ya, tapi kalau Malaysia rata-rata sudah 25, 26 ke atas lah. Ini handphone yang lama-lama lagi ni ya. Jadi biasanya kita kasih minimum sajalah. Ya, ini minimumnya 19. My name package ni itu nantilah ya. Nak payah isi pun tak apa. Kemudian ini warna salah ya. Kemudian kita tekan finish ya.
Ini dia akan keluar beginilah. Sekejap ya, dia lambat sikit. Okey. Okey, dia akan keluar skrin beginilah. Dia 4 bahagian skrin ni lah. Satu palette, view, komponen dia, dan satu lagi dia punya properties lah. Ya. Dia lebih kurang sama dengan Scratch, lebih kurang je bentuknya. Ya. Tapi dia yang ini dia lebih terkini lah, ya. Dia sama juga, dia guna Python dan teknologi Java lah, lebih kurang sama saja. Ya. Okey, jadi kalau kita tengok palette ni, dia banyak komponen di sini lah. Kita tengok palette ini dalam user interface, kita ada banyak komponen. Ya. Banyak komponen lah, jadi kenalkan lah. Ini kita mau pakai button, checkbox, semua dah. Image, label, notifier dan sebagainya lah. Banyak fungsi-fungsinya lah. Mungkin next time cikgu boleh explore sendiri. Ya. Lepas tu kita ada layout. Ya. Kalau kita biasa dengan website, kita ada divide. Lebih kurang sama lah ni fungsinya. Ya, dalam ni ada list, banyak lah. Ya, list, navigation, view. Ini kalau kita mau letak gambar nantilah. Ya. Media. Ini yang suka main grafik, masukkan image di sinilah. Ya. Sound, kita boleh letak image speaker, macam-macam lah ya. Biasanya grafik di sinilah. Yang ini drawing ini adalah untuk objek, biasanya yang canvas ni adalah pergerakan objek yang boleh bergerak keseluruhan. Ya. Misalnya lukisan lah. Dia punya boleh movement keseluruhan. Canva ni lah. Map, kalau yang mau buat GPS, boleh buat di sinilah. Ya. Yang mau buat macam Food Panda tu, di sinilah ni tuan. Ya. Food Panda kah, di sini semua ni. Ya. Kemudian kita ada sensor. Ya. Biasanya Arduino kan, di sinilah ni sensor ni ya. Di sinilah dalam guna ni. Biasanya yang saya tengok orang banyak buat ni di negara India lah, India, Iran. Orang buat pakai benda ni lah. Ni social media, storage. Kita ada juga pangkalan data tuan ya. Yang ini Cloudinary file, TinyDB ya. TinyDB web ni, TinyDB ni biasanya digunakan secara internal. Maksudnya orang luar tidak boleh ambil dari luar lah. Kalau macam Cloudinary ni, file ni, spreadsheet ni biasanya kita dari luar, eksternal kan. SQLite ni. Contoh TinyDB ni, untuk kita simpan memori dalam handphone saja. Maksudnya kita install, di situ ada pangkalan data dia. Yang sulit lah untuk orang individu. Contohnya, apa yang namanya dia? Orang selalu buat memori lah. Apa namanya? Memori buku memori tu kan? Apa ni? Diary. Misalnya orang buat apps diary, dia akan guna TinyDB. Sebab bila di install baru ada. Dia tidak share dengan dunia luar. Misalnya itu sulit kan? Jadi yang biasa dua ni kita guna untuk internal lah. Yang lain ni eksternal. Ya. Ini yang kalau mau belajar nanti boleh tengok lah. Nanti kita akan buat, mungkin ada masa lain lah. Ya. Ini pun sama juga. Utilities. Banyak lah ya. Dan komponen ini sentiasa update lah dari semasa ke semasa. Dan ini kalau kita mau guna Bluetooth kan. Kita mau contohnya Bluetooth. Kita boleh gunalah Wi-Fi. Untuk kita buat apps tu ada Bluetooth-nya. Kita ambil di sini lah. Ya, Bluetooth. Google. Ini monetizer ni untuk yang buat duit lah, yang buat iklan. Ya, biasanya dia buat apps. Misalnya ada iklan di bawahnya tu kan. Biasanya kalau ada iklan tu dia bayar. Yang ini yang betul-betul buat bisnes lah. Ya. Yang ini ya generalnya. Dan advertising ya untuk iklan. Saya tengok apps tu percuma. Tapi macam mana dia create duit? Melalui iklan lah. Ya. Itu nanti yang mau buat secara komersial lah. Ya. Jadi itu dia punya komponen. Ya. Dia punya palette, dia punya komponen ni ada punya palette, dalam palette ni ada komponen lah. Ya. Kemudian ini view lah. Ya, view untuk kita punya apps. Ya. Jadi apa yang kita mau paparkan kita akan buat create di sini. Untuk pengetahuan rakan-rakan guru, apa yang papar keluar di sini dia tidak menyamai 100% di dalam handphone. Dia lari sikit lah. Yang real ada handphone kita lah. Tapi di dalam screen ni, pengalaman saya tidak 100% sama. Dia lebih kurang 95% begitu saja lah. Dia pandai lari sedikit. Ya. Kemudian komponen yang kita tarik nanti dia akan terpapar di sinilah. Terpapar di sini dan di sini adalah propertiesnya lah.
properties. Jadi kita buat satu contoh lah ya. Ini adalah screen 1 ya. Screen 1 andai kita mau letak teks ya. Kita ambil teks lah, data masuk di user interface, kita cari label ya. Dalam ni ada label. Kita tariklah label, kita drag saja label, tarik. Kita tengok label tu sebelah kiri kan. Jadi untuk kita mau ubah di sebelah tengah, kita tengok di sinilah. Ya, yang ini ni label dia punya properties ini. Jadi untuk aktifkan screen, kita mesti tekan screen, kita akan nampak dia punya properties ya. Jadi kalau ini dia di ujung, jadi kita kasih dia di tengah, kita tekan center lah. Center lah dia ya. Ataupun kita mau di tengah-tengah, teks ni di tengah-tengah, kita akan ubah tengah-tengah lah begini ya. Begitulah. Jadi kalau kita buat di tengah, di atas, contohnya kita mau buat pengenalan lah, contoh lah pengenalan. Sini teks ni, tengah-tengah. Tengah-tengah, kita letak di tengah. Kemudian teks ni kita mau dia size-nya besar. Di sinilah, katakan label ni, baru ada keluar dia punya properties lah. Kemudian kita ubahlah teks ni 25 lah, katakan kita agak-agak lah 25. Kita nampak dia macam satu di atas, satu di bawah kan. Jadi kita ubah tulisan tu supaya dia selari. Kita tengok dia punya inilah high dengan dia punya lebar ni ya. Dia tekan set ni, kasih fill parent. Dia lurus lah. Kalau dah tengok dalam sini pun, dia masih lagi ke kiri. Macam mana kalau di setengah, text alignment. Dari tengah lah. Ya. Kemudian kita tulis. Ya. Kita ubah teks yang di sini lah. Contohnya pengenalan. Selamat datang lah contoh ya. Selamat datang. Selamat datang. Dan cikgu nanti boleh explore lah dia punya color kan. Kita boleh ubah lah. Itu ubah lah. Ya. Jadi apa yang kita tulis, semuanya ni berada di tengah ni tuan. Di tengah semua. Kita letak label ni di tengah. Macam mana kita mau next ini, kita nak mau di tengah. Kita mau di tepi dia. Jadi untuk dari tepi, kita ambil di sini layout ni. Layout ni, kita tengok sini layout ni ya. Biasanya saya gunakan adalah horizontal dengan vertical ni. Maksud horizontal ni, bila kita drag, di dalam sini semuanya ke bawah. Ya. Kalau ini vertical, semua tulisan tu ke kiri atau ke kanan. Contohnya, saya tarik huruf ya. Tengoklah. Ya. Saya harap saya dah laju lah ni ya, cakap ya. Saya pun dia ke bawah tu. Sekejap ya. Dia punya size. Ini size tuan ya. Kalau kita mau kasih full, tekan ni lah. Fill parent. Ya. Maksudnya dia full dalam screen tu lah. Kalau kita mau separuh siap tuan, kita tekan siap 80% contoh. Ya. Dia boleh ada dua maksud. Satu 80 px, maksudnya size lah. Ya. Biasanya saya tidak suggest lah untuk guna size sebab handphone size-nya berbeza-beza. Jadi saya biasanya gunakan persen. Setiap handphone ni size-nya berbeza-beza. Ya. Jadi kita tengok petak ni 80% daripada screen ni lah. 80% ya. Kalau mau full, tekan ini, fill parent. Ya. Kemudian sama juga dia punya tinggi ni, kalau kita mau dalam tinggi sikit, kita agak-agak lah 10%. Dia akan besar sikit lah. Kan begitulah. Ya. Boleh cikgu ya? Kalau laju, beritahu cikgu. Kemudian kalau kita mau size itu besar, kita tekan ni label ni, kita kasih size besar lah. Ya. Kasih 25, akan besar sikit lah. Ya. 25%. Lepas tu, dia punya teks ni nampak macam bertindih. Di atas dan di bawah. Dia kasih white, saya dah kasih besar lah. Begitulah. Ya. Letak lagi dia ke bawah tu tuan. Semua ke bawah. Ini ke tepi. Ya. Tepi semua ni. Yang ini ke bawah ni dah silap saya. Ya. Dia ke bawah lah. Dia ke bawah tu. Ya. Satu dia ke tepi, satu dia ke bawah. Jadi maksudnya dalam bentuk ni, horizontal ni kiri kanan lah. Yang vertical ni di atas bawah. Begitu susunannya lah. Jadi kalau kita mau tambah teks,
Kita kena pilih betul-betul lah. Kita mau ke kiri ke kanan ke ataupun atas atau bawah. Ya. Begitulah ya. Ini secara ringkas untuk labeling lah. Untuk tulisan. Ya. Jadi saya padam. Saya mau buat satu apps lah. Ya. Hang pula dah ya. Sekejap tuan ya. Selamat datang. Okey tuan ya, kalau tuan nampak di sini adalah screen 1 kan. Tuan boleh tukar tajuk je lah. Ya. Tukar tajuk dia, saya mau buat pengenalan. Pengenalan. Dia akan ubah lah sini pengenalan. Kan? Ataupun tuan-tuan nak mau ni yang di atas ni warna biru ni. Tak mau, boleh padam lah. Dia akan hilang. Ya. Contohnya dia mau papar satu grafik kan, dia nak mau kacau apa-apa, dia padam tu title visible ya. Dah tutup dah. Dan boleh ditentukan warnanya lah. Tuan mau tukar warna apa. Di sini boleh tukar ni warna dia. Ya, boleh tukar warna. Kemana warnanya tu ya. Yang ini dia boleh tukar warna lah. Ini biru. Ini yang bawah. Silap saya ini nih, silap saya. Saya lupa sudah. Tahu mana sudah ada dia punya warna ya. Ini boleh tukar nih. Boleh tengoklah scroll di bawah. Saya rasa boleh ditukar. Ya. Jadi kalau saya mau buat lama-lama begini boleh ya. Ataupun tuan cikgu sekarang mau letak di belakang tu warna lain. Boleh juga lah. Sekarang dia putih. Cikgu boleh tukarlah warna background ni. Tukarlah warna-warna warna sekalipun. Boleh lah. Jadi biru. Ya. Boleh sini lah background color. Boleh tukar-tukar. Ya. Tukarlah. Ataupun kita mau letak image. Boleh juga lah. Jadi tuan pergi sini background image. Sekarang ni dia kosong. Jadi tuan-tuan tekan upload file. Dia kosong di sini. Dalam asset manager ni dia kosong. Jadi tuan-tuan kena upload lah. Pilihlah mana-mana gambar. Ini yang saya share dari dia dalam Telegram. Saya ambil satu lah. Sebaik-baiknya tuan kalau kita buat landscape, pastikan grafik ini landscape juga lah. Ya. Tapi saya tak ada gambar landscape. Semuanya ada gambar portrait. Kalau ini dia gambar portrait, boleh pastikan ini pun portrait juga. Kalau kita buat dalam view landscape, gambar tu dalam view landscape je lah. Supaya hasilnya lebih menarik lah. Ya. Tapi saya tak ada gambar tu. Saya main ambil saja. Jadi ini salah. Letak. Jadi dia akan keluar gambar background 1. Jadi nanti kita letak, dia akan muncul di sini lah background 1. Kemudian none ni sudah ada salah background 1. Dia akan jadi beginilah. Tapi gambar ni tak menarik sebab kita buat dalam view portrait, kita kasi masuk gambar dalam bentuk landscape. Jadi dia macam dia super menarik lah. Ya. Kemudian ini pun boleh kita ubah tuan. Ya. Kita nak mau pula selamat datang ni begini. Kita mau dalam bentuk paparan grafik. Boleh juga lah. Ya. Kita tekan sini, kita tekan label. Kita cari, silap saya ada di sini. Kalau dah ada, begini kita masukkan. Kita nak mau ini, kita padam. Kita pakai image. Ambil sini. Pergi user interface, ambil image, letak sini. Ya, letak sini. Dalam. Ada beginilah. Jadi kita tengok kecil kan tuan. Jadi kita boleh kasih dia wide. Panjang lah. Dan tinggi ni kita boleh adjust. 10% kah, 20% kah. Biasanya saya pakai 15% lah. 15%. Besar. Yang besar ni adalah untuk dia punya layout ni lah. Ya. Gambar ni masih lagi kecil. Sorry. Ini masih kecil ni. Ya. Saya kasih automatic lah. Dia white 5%. Ini gambar ini. Mana. Okay. 15. White ini penuh. Ya, jadi saya ambil picture. Saya import. Ini saya sediakan di BMI. Ya. Dia akan keluar dari sini. Banner. Jadi ada salah di sini banner ya dalam asset manager. Kemudian kita tengok picture, dia ada terkeluar tu banner. Dia keluar beginilah. Nampak ni macam tidak cantik kan tuan. Jadi nampak besar, petak yang ni besar, yang ini kecil. Jadi kita boleh adjust lah.
ya. Kita kasih siap automatic ataupun fill parent, tak boleh. Ya, kita adjust dia dalam 10%. Ngam kan dia. Ngam 10% dia ngam. Ya. Jadi view-nya beginilah. Sini, jom kira BMI. Ya. Ataupun kita mau masukkan sound pun boleh tuan ya. Cikgu-cikgu masukkan sound. Ikut aktiviti cikgu lah. Ya. Kalau mau masuk sound, kita tarik di sound. Sini. Kemudian dalam sound ni dia ada sources kan. Sekarang ni kosong lah. Kalau tuan mau ambilkan sound dia, tuan kena masukkan dalam sini. Upload asset ni lah. Carilah di mana cikgu punya sound. Ya, cikgu masuk, dia akan muncul semula di sini. Sound tu lah. Jadi, kalau begini saya cikgu tuan-tuan, kita mau try buat. Dia boleh kan ni? Apa paparannya dalam handphone kita? Cikgu pergi test, ya. Test. Cikgu tekan connect companion. Beginilah. Jadi bila dah muncul begini, tadi saya ada beritahu cikgu kena download dulu dia punya Cordula companion. Kemudian cikgu scan lah. Ya. Jadi saya try scan. Saya ambil handphone saya lah. Sekejap ya. Saya masuk dalam grup dulu. Ada begini, scan. Cikgu akan scan. Saya tidak boleh tunjuk sebab saya guna handphone ya. Sekejap. Cikgu scan. Dia akan keluar lah paparan tu di handphone. Agak slow ya. Dia ambil beberapa masa sikit. Cikgu boleh scan lah di handphone masing-masing ya. Dia punya hasil lah. Macam slow pula. Dia lambat sikit lah juga ya. Biasanya kalau guna Google Chrome ni lambat sikit berbanding dengan Firefox. Dah keluar sudah lah. Jadi kalau saya try masuk dalam grup. Sekejap ya juga ya. Saya try masuk dalam grup. Saya ganti dulu sini. Sekejap. Jadi cikgu boleh try lah, boleh tampak di cikgu try scan lah. Saya share. Kalau saya sharing, nampak tak tuan di screen? Sekarang saya share di handphone lah, dia keluar beginilah. Nampak tuan? Inilah, ini contoh lah ya, di handphone saya keluar beginilah. Kalau cikgu scan, dia keluar beginilah. Scan begini, ya. Inilah yang keluar di handphone saya lah ya. Mungkin tuan-tuan boleh guna handphone masing-masing. Cikgu boleh nampak lah, inilah hasil yang sebenar lah. Ya, paparan yang muncul di screen handphone. Ya. Itu antara paparannya lah ya. Paparan yang dilihat di handphone. Jadi saya sambung. Okey, ya.
Ini kita boleh test lah. Ya. Okey, kemudian ada persoalan cikgu ya. Kalau cikgu mau tanya, saya cuba jawablah. Ya. Okey tuan ya, kalau tidak ada, di sini tuan ada sini screen. Tuan boleh juga add screen, menambah screen lagi. Ini screen pertama ya. Kita boleh tambah screen kedua lah. Kita boleh sama ada kita kekalkan dengan screen kedua ataupun kita mau buat tukar nama. Screen itu kita tukar pertama. Yang pertama tu tak boleh tukar, dia screen one saja. Ya. Yang kedua ni kita boleh tukar, contohlah pengenalan kedua maklumat. Kita boleh tukarlah maklumat. Kita boleh jadikan dia screen kedua maklumat. Kita boleh tambah dia. Kita mau ni screen pertama, screen kedua maklumat, screen kedua sudahlah. Kalau kita mau tambah lagi screen ketiga maklumat, apa lagi ya, gambar, contohlah screen gambar. Kita letak gambar. Maksudnya kita ada 3 screen salah. Screen 1, dia punya main, maklumat, gambar. Ya. Ataupun kalau kita malas, kita boleh copy ni. Ya. Kita contoh maklumat. Kita malas secara maklumat ni, kita malas untuk membuat kali kedua, kita boleh copy saja. Copy daripada maklumat ni, kita buat maklumat 2. Boleh juga lah. Ya. Kalau mau mudah lah, maklumat 2. Ya, sekarang ni dia punya screen ada 4 lah. Screen 1, maklumat, gambar, maklumat 2. Ya. Okey. Andai kata kita tidak mau maklumat 2 ni, kita boleh remove dah lah. Okey. Kalau di sini, kita kena isikan semula screen yang kita mau remove. Tujuannya, dulu dia boleh remove begitu saja. Tapi kadang-kadang developer ni, dia tersalah delete. Jadi dia takut dia rugilah dari segi masa, terpaksa buat balik. Jadi untuk security, kita kena pastikan betul-betul mana yang kita mau delete. Jadi kita mesti type lah file mana yang kita, screen mana yang kita mau delete. Sekarang ni maklumat 2 lah. Maklumat 2. Kita perlu type, tujuannya supaya kita aware lah, sedar yang mana kita mau delete. Jadi kita mau delete maklumat 2, katakanlah. Kita type maklumat 2, kemudian kita delete. Okey, salah dia. Jadi maklumat 2 tu tidak ada sudah. Ya. Okey. Selesai tuan ya. Jadi macam mana kita menghubungkan antara screen dengan screen yang lain. Okey, jadi saya mau buat satu button lah ya, button untuk menghubungkan antara satu screen dengan screen yang lain. Jadi tuan-tuan, biasanya kita akan menggunakan, saya selalulah menggunakan vertical ni ya, arrangement ni lah. Untuk pengetahuan tuan, dia ada 2 tu ya. Satu vertical arrangement, satu lagi vertical scroll arrangement. Maksudnya ni tuan, yang ini kalau penuh kita boleh scroll ke bawah ya. Kita boleh buat panjang-panjang ke bawah, kita makin scroll lah. Kalau vertical arrangement dia fix ya. Kita hanya gunakan ruang yang itu saja. Ya, kalau vertical scrollment ni kita boleh scroll ke bawah ya. Jadi saya guna yang ni lah, vertical arrangement ni. Kita buat tadi sini sudah 10%. Jadi balance tinggal 90%. Jadi saya ambil 80% dulu lah, 80% untuk yang ini. Kasih dia size dah, kasih wide, ya, kasih penuh. Kemudian dah punya high ni kita kasih 80. Untuk konten dah lah, untuk konten dah ya. Konten dah, masih ada balance lagi ni. Ini padam dah ni ya. Padam. Jadi kalau kita perasan macam ada ruang di sini kan. Tapi bila kita scan nanti, tidak ada ruang ni ya. Jadi saya bilang tadi, dia tidak menyamai 100%. Walaupun kita nampak di sini ada macam ada ruang, sebenarnya tidak ada ruang tu, fix sudah. Ya, sebab ini 10%, ini 80%, balance tinggal 10%. Jadi saya letak di sini untuk vertical ni, saya pakai horizontal arrangement di bawah sini. Saya tadi sudah 9% ya, jadi balance-nya tinggal 10% lah. Jadi saya letak di sini high dia 10%, jadi genap 100%. Dan di sini kita kasih penuh lah. Kita nampak ada ruang kosong. Ini sebenarnya tidak ada. Jadi di sini background-nya warna putih,
kita boleh ubah background dia menjadi none. Jadi maksudnya background tu samalah dengan belakang. Sama juga ialah background color ni kita kasih none sajalah. Okey. Jadi sekarang saya mau letak button di sinilah, tengah-tengah ni button menu, contohlah menu ya utama. Di sini saya letak next lah di sini ya, next. Jadi kalau saya begitu, saya mau letaklah 3 button. Jadi saya letak 3 button. Ya. Button satu, button mana button ya? Sekejap. Button ini ya, button saya letak 3 lah. 1, tadi dia ada horizontal kan, jadi kita button tu semuanya ke kiri atau ke kanan lah. 2, 3. Jadi kita boleh adjust lah ni. Kita mau letak tulisan di sini. Contoh sajalah ni menu. Menu kan. Okey, menu. Tengah-tengah, menu tengah-tengah lah. Jadi di sini saya mau letak next. Sini exit contohlah. Exit sini lah keluar. Letak exit. Okay, nampak kat tepi kan tuan. Jadi kita boleh adjust lah. Kita letak di tengah-tengah dah. Ini left atau tengah-tengah. Jadi button tu berada di tengah-tengah. Ya. Kalau tak nampak button tu pun kita boleh adjust lah. Kita mau tengok size dia. Kita mau tengok size-nya ni pun nak cantik sebab dia teratas sikit, top kan. Jadi kita kasih dah center. Center lah dia. Kalau membesarkan size, kita boleh kasih dia ubah size lah. Mungkin 15%. Kita main-main lah dengan dia punya persen ya. Dapat sikit tu. Ataupun 20%, 20%. Dan berubah lah 20%. Ni menu pun sama je lah. Kita boleh ubah dia. Mana dia punya size. Ni dia punya 15%. Ini pun 15%. Inilah 50%. 3 akan ubah lah. Sama juga lah tingginya. Kalau tuan macam kecil betul. Boleh ubah lagi lah. 8%. 8%. Tidak boleh ubah lebih daripada 10%-nya sebab kita punya layout ni 10 saja. Jadi jangan lebih daripada 10. Jadi ni kita maksimumkan 8 sajalah. 8. Inilah dia. 8. 8%. 8%. Dan beginilah. Jadi sekarang kalau kita tekan button ni, dia tidak berfungsi lagi. Tidak lagi berfungsi lah. Sebab dia components ya. Macam istilahnya macam steering kereta lah. Kita letak komponen steering kereta. Tapi dia tidak boleh lagi ke kiri ke kanan. Jadi macam mana dia berfungsi, kita akan pergi blok lah. Sama juga macam Scratch. Pergi blok. Kita cari tadi komponen kita. Alamak, sorry ya. Biasanya saya akan label lah ni. Button 1 ni untuk exit. Button 1 untuk exit. Tujuannya tuan supaya kita senang untuk mencari button tersebut apabila ke dalam blok. Exit ni menu. Tukarlah pergi menu. Menu. Dan next. Button 2 ni kita tukar pergi next. Supaya senang kita cari. Next. Jadi kita cari button next tadi. Next ni. Di sini banyak keluar dia punya operasi lah yang mana kita mau guna. Jadi kita tariklah sini banyak ni get focus, long click. Kalau kita klik lama-lama baru dia pergi next. Kita pergi sini, tarik di sini. Kemudian maksudnya bila kita tekan klik next button tu, apa kita mau buat? Jadi kita mau pergi next kan, mau pergi next screen. Tuan cari di sini. Okey, pergi control. Tuan cari open and other screen. Ni open and other screen. Maksudnya dia akan pergi screen yang berikutnya lah, yang mana kita mau pergi. Jadi kita mesti bagi tahu dah lah screen mana yang kita mau pergi. Jadi sekarang saya mau pergi screen maklumat. Jadi kita mesti screen 1 tadi kan. Kita mau hantar dia ke screen maklumat. Jadi kita perlu masukkan teks. Kita suruh hantar dia ke screen maklumat. Okey. Maklumat lah. Maklumat.
nanti dia akan pergi skrin maklumat lah. Kita klik di sini. Bila kita klik di sini, next, tekan button tu, dia automatik akan pergi ke skrin maklumat. Ya, begitulah dia. Dia akan pergi sinilah. Maklumat nanti, skrin maklumat. Boleh tuan-tuan ya? Kalau laju, beritahu ya. Okey, bolehkah kita undo? Biasanya kita tidak boleh undo lah. Tak boleh undo. Ya, dia kena delete balik lah. Begitu saja. Dia tidak boleh undo. Ya, sampai kalau ada soalan boleh respon lah cikgu-cikgu ya. Takut saya terlampau laju pula. Okey, sekarang kita di maklumat 2 ya. Boleh juga kita buat di sini ya. Kita mau buat lagi button. Jadi maksudnya setiap layer ni dia ada button lah ya, ada button next ataupun previous ataupun ke menu lah. Jadi maksudnya cikgu akan bina lah setiap page ni dia ada button next dan previous yang 3 tu lah ya. Cikgu kena buat tu satu lah, kena buat lagi ya. Pasang vertical. Ini untuk yang pertama 10%. Biasanya yang di sini kan cikgu, biasanya kalau orang buat yang untuk pasaran apa namanya? F ni cikgu, untuk cikgu-cikgu lah ya. Mungkin cikgu mau buat benda ni untuk tujuan perniagaan pun boleh. Maksudnya cikgu boleh gunakan, cikgu boleh jual apps ni dalam Play Store. Jadi biasanya di atas ni tujuannya untuk letak iklan lah 10%. Letak iklan. Jadi biasanya saya letak di sini 10% ni memang sudah fix untuk iklan lah. Sini. Ya. Dan di sini lagi konten dah lah. Biasanya 8% ni untuk konten. Apa yang kita mau letak di sini, letak di sini 80%. Gitu. 80%. Jadi ini adalah konten kita yang balance-nya tu biasanya saya gunakan untuk button lah. Button. Button. Sini. 10%. Untuk pengetahuan cikgu ya, ini button yang saya buat ni secara manual. Sebenarnya ada juga button yang dia sediakan. Ya, sediakan contoh ini slide ni ya. Cikgu boleh gunakan ini pun boleh. Ini kalau sudah yang expert dia akan guna slide manual layout lah. Ataupun dia guna button navigator. Maksudnya dia button dia sediakan sudah. Ya. Jadi cikgu kalau yang cikgu yang berminat tu dia akan explore lah tu ya. Dia akan explore satu persatu ya. Ada satu lagi tu yang slide-nya. Dia pun tahu di mana sudah tu slide-nya. Maksudnya kita drag ke tepi ni dia keluar tu dia punya menu. Begitulah ya. Semua tu ada di situ ya. Cikgu boleh explore lah. Ataupun kita boleh gunakan floating action button sama juga. Kita tekan satu button dia akan muncul 4 button berikutnya. Dan nampak lagi interaktif lah. Tapi yang saya buat ni untuk untuk asas sajalah ya, untuk asas saja. Jadi begitulah juga. Jadi ataupun cikgu mau buat yang lain dari yang lain, cikgu nak explore ni ya, satu demi satu. Jadi saya akan buat button yang pertama ni saya guna begini saja. Cikgu saya mau kasih up sikit lagi lah. Mau nampak cantik lagi kan. Jadi kita guna button ini. Saya buat lagi 3 button. Kemudian saya tukar lah. Ni saya tukar lagi pelan-pelan lah juga ya. Memang ambil masa sikit lah. Previous. Ini next. Menu. Biasanya menu ni kita mau buat dia punya pengenalan di depan sekali. Nanti bila ada menu dia akan kembali ke asal lah. Dia akan pergi dia punya home. Dia punya front page lah. Dia punya main page. Ya. Biasanya begitulah. Dan next. Saya letak next lah. Next. Okay, next kan, button next ya. Okay, saya nak mau lah macam tangkap ini cantik lah. Kita mau ubah dia dalam bentuk gambar ya. Kita bolehlah import gambar di sini. Kita gambar. Contoh ini sini tidak ada gambar, jadi saya masuk ke dalam asset manager.
Saya upload lah. Ya. Ini saya siap-siap lah. Yang ini contohnya saya sediakan button next. Satu button. Okey, yang ini ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh ambil di mana-mana ikon. Ya. Banyak tu di internet butang-butang yang kita mau ambil gambar-gambar. Ya. Okey, untuk pengetahuan ya, gambarnya sebaik-baiknya dalam bentuk PNG lah. Ya. JPEG boleh juga tuan-tuan, tapi saya suggest guna PNG. Kenapa? Sebab PNG kualitinya bagus dan dia ringan. Kecil lah dia punya memori. Kita gunakan dia punya size tu kecil saja. Ya, berbanding PNG. Berbanding dengan JPEG. Untuk pengetahuan juga, satu developer tu dia disarankan size untuk dia punya apps tu dalam 23 hingga 26 MB. Jadi maksudnya kalau sampai 30-40 MB tak sesuai lah untuk kita upload untuk di pasaran, sebab kita beranggapan handphone semua orang mungkin ada yang bersaiz kecil. Sampai 100 MB biasanya orang berkira lah mau download kan, sebab saiznya begitu besar. Ya. Ada satu tu namanya apps tu App Builder tak silap saya. Kalau kita buat lebih besar daripada 25, dia reject. Dia tidak akan dapat dipatentkan. Ya, dia sampai 23 hingga 24 saja. Lebih daripada size tu, dia reject. Dia suruh kita kasih kecil sikit. Ya. Jadi itu sebagai pengetahuan lah ya. Untuk seorang developer sebagai apps ni, dia tidak boleh, dia paling cantik 25 lah. 25 MB. Dan tidak besar daripada itu. Okay, jadi kalau tuan-tuan mau letak video katakan, video itu bagi dalam bentuk link lah. Cikgu simpan dalam drive lain, dalam database lain, cikgu kasih link saja. Supaya dia ringan lah. Tidak digalakkan untuk export, masukkan dalam video tu dalam apps tu. Sebab nanti dia punya size sangat besar. Ya. Jadi saya refer cikgu-cikgu guna PNG lah. Ya. Untuk gambar saya semua memang gunakan PNG. Jadi saya import PNG, contohnya button 1. Saya padam lah ni. Saya padam button 1, saya letak gambar. Jangan risau dia kecil juga ya, nanti letak gambar daripada besar sendiri. Okay, left. Okay, kita masuk dia. Left side. Tu gambar ni agak besar. Jadi jangan risau, kita kasih kecil dia. Kita letak 10%, 15% lah, 15%. Tingginya dalam 8%. Ya. Salam Tuan. Ya, salam. Mau bertanya sedikit Tuan. Kalau yang button-button ni, kalau kita ambil daripada internet tidak menyalahi apakah itu Tuan? Contohnya tidak, dia tidak, sebab dia bagi sana free kan. Free button, ya. Jadi maksudnya free ni siapa-siapa boleh ambil kan. Okey. Ya. Tapi kalau kita mau, ya Tuan, terima kasih Tuan. Tapi kalau dia macam ada satu tu yang ada stiker bah. Button tu yang dia letak stiker sudah. Itu jangan ambil lah Tuan. Itu memang dia sudah patent kan. Biasanya dia letak stiker kecil betul. Itu jangan ambil lah. Jadi ini dia nampak macam tidak cantik lagi. Kita kasih center lah dia. Center, ni left, kasih center lah. Supaya dia nampak cantik sikit lah. Dan ini saya ambil image, saya ambil right. Agak besar kan, jadi jangan risaulah. Cikgu boleh adjust lah dia. Size 15%. Dan ini kita letak 8. Jangan lebih pada 10 lah. Sebab tadi kita punya layout tu 10. Jadi ambil 8 atau 9 lah. Okay, beginilah. Nampak ni teks ni, kita padamlah teks tu. Ya, yang mengganggu teks tu padam. Termasuk button ni lah. Ya, button ni saya tidak ada gambar. Saya letak gambar patung lah sini tengah-tengah. Saya ambil, saya ada gambar tu, jadi saya ambil lah mana-mana gambarnya. Saya letak lagi. Sebagai contoh saya kan. Okey. Jadi katakanlah ini button menu. Ya itu. Di situlah menu tu ya. Tengah-tengah lah dah. Jadi beginilah jadi Tuan. Jadi untuk jadikan dia berfungsi, cikgu boleh bagi blok
Carilah button tu. Okay, previous click. Okay, kita mau dia ke screen 1. Kita carilah, kita pergi control, pergi cari screen 1. Open another screen. Okay. Kemudian kita tulis di sini. Screen 1. So, ini penting lah sebab kita mau guna banyak layer kan. Jadi saya akan ditunjuklah ya. Layer by layer. Macam mana kita menghubungkan dengan screen 1. Okay. Jangan salah ijah ya. Kadang-kadang kita salah ijah. Jadi dia salah ijah dia tidak mau tu. Ya. Kemudian menu kita boleh duplicate ya. Menu. Kemudian tukar sini lah. Di tengah-tengah tadi. Menu. Kita pergi menu lah ya. Tapi kita nak buat di sini contoh saja. Kemudian kita duplicate lagi. Untuk previous. Next. Next. Kita mau next ke mana dia? Kita mau pergi gambar. Kita pastikan sama ijazahnya samalah gambar. Huruf kecil gambar. Saya cadangkan macam ini. Saya cadangkan kalau boleh kan semua ini huruf kecil. Jadi senang kita menulis. Kalau ada huruf besar huruf kecil kadang-kadang dia mengganggu lah. Kadang tak sama. Ini gambar. Jadi nanti kalau kita scan, kita dalam maklumat ni, kalau dia tekan ni, dia akan pergi ke screen gambar. Kalau tekan ini, dia akan pergi screen 1. Kalau tekan yang tengah ni, dia akan menu lah. Dia akan pergi menu. Ya, begitulah tuan-tuan ya. Ini sedikit maklumat lah. Mungkin tuan-tuan tertanya, apakah fungsi back ni? Ya, back ni kalau kita buat satu operasi yang banyak penuh kan, yang berjela-jela, kita mau gunakan untuk screen yang berikutnya, kita nak boleh copy ni. Jadi kita masukkan dalam bag ni lah. Dalam bag ni. Jadi kalau kita mau tengok maklumat tu di gambar ketiga, kita boleh cek di bag dia lah. Dia ada sini. Maksudnya dia simpan sementara di sini lah. Bag ni. Kita boleh pakai balik, tarik balik sini. Jadi tidak perlu buat 2-3 kali lah. Itu maksud bag ni lah. Gitu. Ya. Komponen tu tidak boleh blok ni biasanya tidak boleh di-copy. Jadi caranya simpan dalam bag, nanti kita guna balik pada screen berikutnya lah. Ya. Itu contohlah ya. Itu ada sedikit maklumat lah ya. Seronok tuan, kalau kita yang minat kan dia sebenarnya sangat seronok lah. Ya. Jadi sekarang ni saya mau buatlah satu contoh BMI. Ya. Untuk BMI kita mau gunakan dia punya operasi tepi ni kan. Jadi saya mau buat satu BMI lah. BMI di mana BMI ni kalau kita perasan kita rujuk balik formula. BMI ni ini dia punya kategori kan. Kategori dia, formula dia adalah BMI berat bahagi dengan panjang ya. Adalah panjang kuasa 2. Begitulah. Berat bahagi tinggi dalam bentuk meter kuasa 2. Itu formula BMI lah. Jadi hari ni saya mau terang itu sajalah ya. Secara asasnya macam mana dia boleh beroperasi lah. Ya. Jadi saya akan buat masukkan nilai. Contohnya saya ambil lah. Biasanya bila input kita akan gunakan text box lah. Text box. Text box ni kalau kita tengok dia berada di tepi, kita kasih center lah, kasih dia tengah-tengah. Dan kita tengok ni, kita tengok ya dia punya layout ni sangat rapat kan. Jadi tuan-tuan boleh pakai masuk general pakai space. Maksudnya kita kasih ruang pada sini. Supaya dia terlampau rapat. Ruang lah. Jadi space tu cikgu boleh tentukan sendirilah. Ya. Boleh tentukan sendiri berapa persen kita mau kasih jarak. Contohnya saya letak 7%. Jadi nampak cantik sikit lah. Dia terlampau rapat. Ini kotak bagi text box lah. Text box saya ubah nama dia. Masukkan nilai. Nilai berat. Berat lah. Maksudnya nama text box ni adalah berat. Ya. Dan saya masuk kedua lah. Untuk berat, satu lagi untuk tinggi. Tinggi. Layout tinggi. Mana sini? Text box. Tinggi. Nampak rapat kan tuan kan? Sama jugalah kita masukkan dia punya space. Jarak. Jadi space ni biarkanlah ya.
Tidak mengapa je ya. Jadi kita kasih jarak, kita letak 7% je lah supaya cantik kan. Supaya dia tidak terlampau rapat. 7%. Jadi masukkan nilai di sini. Ini berat, ini tinggi lah. Ya. Kemudian kita mesti submit kan. Kita masukkan nilai, kemudian kita perlu mau kira. Jadi untuk mau kira, kita letak button kira lah. Button kira. Saya letak lagi space supaya dia nampak menarik sikit lah. Button sama juga 7%. 7% letak sini supaya dia nampak lebih tersusun lah. Kemudian saya letak di sini tukar teks button kira. Ya. Ini skrin berat, ini belum saya ubah ya. Tukar pergi tinggi lah. Ya, sebab dia mic berat bagi tinggi kan. Jadi tinggi. Nanti kita masukkan berat tinggi, kita akan kira lah. Jadi ini kira, kita tukar dia pergi teks dia kira. Ya. Akan kira di sini lah tuan. Ya. Kita mau sebesar pun boleh. Ya. Supaya dia lempak besar. Besar betul pula. Kita letak dalam 40% lah. Pada. Okey, tinggi dia kita mau letak dalam 20%. Tinggi. Besar betul pula. Letak dalam 10%. Dan ini kita boleh main-main lah ya. Supaya kita punya kesesuaian lah. Kira dia punya teks ni 14, saya mau tukar dia pergi 20 supaya nampak besar sikit lah. Lepas tu saya kasih bold, boleh lah. Ya. Bold. Kira. Kita boleh ubah warna kotak tu, kita ubah warna lah. Kita mau ubah warna, color ni kita mau pergi warna yang kita suka lah. Ya. Contohnya biru lah. Contohnya biru. Okay. Ya. Tuan-tuan boleh kadang-kadang di sini lah warna tuan ya. Kalau macam tuan rasa macam biasanya kalau warna yang solid macam keras suatu warna. Jadi cikgu boleh masukkan kod di sini pun boleh. Cikgu ambil di mana-mana warna cikgu mau ambil kod dah. Siapa yang tahu Photoshop dia boleh ambil kod tu di situ lah kan. Kemudian masukkan di sini ya kod dah. Jadi cikgu boleh pilih warna yang mana cikgu mau. Yang warna lembut-lembut kan boleh lah ya. Okey, button ini pun sebenarnya banyak juga fungsinya penting ya. Kita mau dia nampak ada shape rounded pun boleh lah kita ubah, dia akan jadi rounded lah ya, dia akan jadi macam bulat sikit ya, boleh ubah, kita ubah lah sini lah, rectangle, oval kita boleh ubah dia, terpulang dengan cikgu lah ya. Okay, mungkin ada rasa cikgu-cikgu mau ubah dia punya teks pun boleh ya. Ubah teks ni cikgu boleh ubah dia punya font type ni lah. Di sini ada banyak ya. Cikgu nak berkenan juga dengan dia punya font. Cikgu boleh masuk ke advanced properties. Cikgu boleh di sini ya. Tuan boleh import lah font ya. Masuk. Cikgu import di sinilah font ya. Masukkan dalam asset manager. Cikgu boleh guna dalam font di mana cikgu suka ya. Cikgu boleh type juga kan import font. Okey. Itu salah ya, kalau macam cikgu berminat untuk tukar lagi dah font lain, boleh masuk ke advanced properties. Ya. Okey, kadang-kadang ada cikgu mau buat, dia mau bila warna biru, bila cikgu klik, dia jadi warna lain. Bolehlah, ni touch screen. Dia boleh berubah-ubah warna lah. Maksudnya bila cikgu tekan, button ni dia biru, bila cikgu tekan dia jadi warna merah. Nampak interaktif sikit lah. Ya. Jadi masukkan berat, masukkan tinggi, cikgu tekan button kira. Dia mesti ada papar kan? Di mana kita mau papar? Ini dia punya layout, dia punya paparan. Kita pergi label lah. Ya, kita label. Sebab kita mau kira, kita mau papar dia punya nilai. Jadi kita letak di bawah label. Ya, rapat juga. Kita kasih jarak sikit lah. Ya, supaya dia nampak lebih berjarak sikit. Supaya dia cantik. Di sini. Ya. Letaklah di sini berapa persen, letaklah 7 tadi ya, letaklah 5 lah persen. Teks ni kita tukar dia jadi label, ini kita tukar dah jadi paparan ni. Paparan lah. Masih kita senang nanti ya. Paparan teks ni letak di sini keputusan ya,
keputusan. Dah keluar sini nanti keputusan tu ya. Apa nilainya. Ataupun cikgu nak mau. Cikgu mau biarkan dah kosong saja pun boleh. Ya. Saya letak sini keputusan ni sebagai tanda lah. Jadi senang. Jadi dia punya ruangan di sini. Jadi saiz-nya kita boleh ubah lah. Saiz tu kasih besar sikit ke. Kan? Mungkin 20 kah. Jadi keputusan tu besar sikit lah. Kita kasih otomatik saja lah. Ya. Kalau keputusan tu kecil, kecil lah dah. Kalau keputusan tu besar, panjang lah dah. Ya. Jadi kita akan kira ya. Jadi in text, dia punya text, lepas tu dia punya button dan keluar paparan. Ya. Okey. Kemudian kita macam mana dia buat fungsi ni? Komponen ni buat fungsi, kita akan masuk ke blok lah. Okey, kita letak paling bawah lah ya. Kita letak paling bawah. Jadi macam mana langkah pertama? Kita mesti declare dulu lah ya, macam biasalah. Ya, declare dulu variable initial global. Maksudnya kita initial dulu lah, kita sahkan dulu. Okey, pertama kita mau sahkan dulu yang pertama lah. Yang ini kasih nama tadi berat. Okey, kita mau kasih nama dia berat. Kita initial dulu lah, berat. Pemula ni kan, kalau kita belajar dulu pemula kan. Ni kosong lah. Cikgu boleh pakai ini, kosong. Boleh, ataupun cikgu nak mau pakai ini, cikgu pakai matematik punya kosong. Boleh lah, kosong. Okay, berat, tadi ada berat, tinggi, kan? Kita initial dulu lah. Ubah pergi tinggi, kosong. Kemudian satu lagi dia punya result tadi, keputusan. Kita mesti initial dulu lah. Ya. Okay. Kita paparan. Okay, paparan kosong. Okay, size sudah declare lah. Maksudnya bila kita masuk sini, kita masuk paparan view ni, semua ini akan berada kosong, pemula kan, kosong. Kemudian kita mau jadi ini berfungsi kiran ya. Bila kita button kiran ni, dia mula mengira lah. Jadi kita pergi button kira. Kita button kira. Maksudnya bila kita tekan klik button ni, dia akan mula mengira. Tapi apa yang dia kira, kita kena setkan dulu lah. Setkan dulu. Kita perlu set semua. Ya, saya macam set. Kita set dari sini juga, daripada variable ni pun boleh ubah. Kita setkan. Dia ni akan hanya ada nilai apabila kita ada initial ni lah, initial global ni. Kalau kita declare ni, dia tidak akan muncul di tiga-tiga ni. Yang tiga-tiga muncul ni berdasarkan kepada initial ni lah. Ya, jadi pertama berat. Berat. Di mana kita mau masukkan? Kita masukkan dari sini kan. Berat. Jadi kita pergi berat. Kita cari berat teks. Cari-cari di sini dalam ni beratnya. Cari berat teks. Mana ada ni? Ni berat teks ya. Berat teks. Berat teks maksudnya ini kita setkan berat lah ya. Kemudian kita duplikat saja. Kita masukkan kedua tinggi tadi kan. Tinggi. Tinggi tu sama je, kita ubah sekali tinggi. Ya. Maksudnya kita pergi kalau mau manual dah masuk tinggi ni lah. Tinggi, kita cari tinggi. Tinggi teks. Tinggi teks ni lah dah kan. Jadi untuk tidak buang masa, kita duplikat saja. Ya. Di tinggi lah. Satu lagi dia punya keputusan. Duplikat. Okey. Ini kita buang lah. Sebab yang paparan tu dia bukan dalam bentuk teks ni kan, dia dalam bentuk label. Jadi kita cari label lah. Label. Cari paparan teks. Paparan teks. Nanti dia akan papar lah kan. Okey, kemudian kita declare sudah lah. So, tiga-tiga ni sudah declare, berat, tinggi dan paparan. Sekarang kita masukkan formula lah. Formula. Sebelum tu kan cikgu, untuk BMI, dia biasanya kalau di sekolah kita mengukur tinggi tu dalam cm. Kita jarang ukur tinggi pelajar tu dalam bentuk meter. Misalnya kita ambil di sana dalam bentuk cm. Sedangkan formula tu berat bahagi tinggi dalam bentuk meter. Jadi maksudnya cm tu kita tukarkan ke dalam bentuk meter ya. Ini saja salah ni. Tujuannya supaya kita nampaklah penggunaan matematik ya.
Katakanlah kita biasa guna pelajar, memang kita pakai cm lah. Jadi BMI itu mesti beratnya dalam bentuk tinggi, dalam bentuk meter. Jadi kita ubah dulu ya, cm itu ke dalam meter. Ya, jadi kita pergi match tinggi ni, ya, samaan tinggi tadi ni, kita setkan balik, kita mau dia dari cm kita mau ubah pergi meter. Jadi maksudnya kita bahagilah, kan? Kita bahagi. Jadi kalau bahagi kita boleh guna yang ini ataupun di darab. Ini pun bahagi juga ya. Ni bahagilah. Apa yang kita mau bahagi? Tinggi tadi lah. Tinggi dalam cm. Konon-kononnya dalam bentuk cm. Kita mau ubah dia dalam bentuk meter. Jadi kita pergi control. Variable. Kita pergi get. Ya, maksudnya kita carilah tinggi ni. Tinggi ni dalam bentuk tinggi. Nanti kita contohlah kita masukkan tinggi itu 160. Nanti 160 lah. 160 itu kita perlu bahagi 100 sebab cm bahagi dengan 100 kan baru dapat meter lah. Jadi teks di sini kita mau dalam bentuk 100. 100 lah. 100. Jadi maksudnya cm tu kita ubah sudah dalam bentuk meter. Ya, meter. Okey. Jadi sekarang kita bahagilah. Kita tengok keputusannya. Sorry, ini bukan tinggi. Ini paparan ya. Sorry, ini paparan. Paparan teks. Right. Ya. Kemudian kita mau bahagi, masukkan formula paparannya lah. Paparan ni macam mana saja. Paparan kita ambil balik, kita mau paparkan, kita set balik paparan ni. Kau masukkan formula BMI. Contohlah maths berat, maksudnya berat bahagi tinggi ya. Berat bahagi tinggi. Jadi maksudnya di sini berat. Berat. Di sini bahagilah, bahagi dengan tinggi. Kita tak boleh ambil tinggi yang ini sebab tinggi ini belum dalam bentuk cm. Jadi kita ambil tinggi yang baru. Ini untuk inilah ya. Tinggi. Kita copy set ni. Tinggi. Tapi tinggi itu perlu dalam bentuk kuasa 2 kan? Sekarang ini kuasa 1 lah. Macam mana kita mau kuasa 2? Kita pergi maths. Kita cari di sini formula kuasa 2. Ini formula kuasa 2 ya. Ini formula kuasa 2. Keluar dulu. Okey, masukkan sini. Ini tinggi. Kuasa 2. Maksudnya, kita ambil ini, letak sini lah. Kuasa 2. Kuasa 2. Jadi sudah formula tu lah. Jadi paparan tu akan keluar nanti. Dia akan kira, dia akan keluar kuasa 2. Ya. Dia akan keluar kuasa 2. Lepas tu, untuk paparan ni di sini, ya, untuk keluar dia paparan sini, kita setkan baliklah. Set paparan, set paparan ini, set baliklah set paparan, set teks. Kita mesti cari dah set teks dalam bentuk teks ni. Set teks. Okey. Okey, teks. Kemudian masukkan get result tadi lah. Result tadi. Ini paparannya. Kita cari di sini paparan. Ini paparan tadi tu. Variable get paparan. Okay. Paparan lah. Maksudnya dia akan panggil inilah. Dia kira nanti sini. Dia akan keluar di sini nantilah. Di paparan teks tu. Maksudnya tidak akan keluar di sini. Dia akan keluar. Jadi kalau dia tengok di sini error pun tidak ada. Jadi saya cubalah ya. Saya cikgu-cikgu kalau yang boleh follow, cikgu boleh connect lah ya. Boleh try connect to companion. Maksudnya cikgu boleh check di companion lah. Sekarang ni next. Opinion, saya scan ya. Saya scan. Nanti dia perlu, cikgu boleh scan lah di handphone masing-masing.
dia akan compile lah. Dia tengok keluar di paparan handphone masing-masing. Dia ambil masa sikit juga ya. Memang begitulah. Kalau internet tidak kuat, dia ambil masa sikit lah. Lambat. Alamak, disconnect pula. Okay, ada yang tanya yang macam mana link tu ke YouTube. Nanti saya tunjuklah kalau sempat ya. Untuk pengetahuan guru-guru ya, mungkin bila kita mau kasih link kan, ada website dia minta kebenaran dulu. Ada setengah website kan, contohnya berita harian, ada tu yang minta kebenaran. Jadi link-link tu ada tu yang syarikat dorang bagi link. Saya ingat apa dia punya depan tu, CSS kan. Saya ingat sudah apa nama di depan dia lah. Ada setengah tu dorang tak boleh kita link sesuka hati. Dorang boleh sue kita lah. Ataupun dorang ban kita punya website, kita punya apps. Saya ingat ada satu dia punya link tu yang boleh kita gunakan. Saya lupa sudah ya. Tidak semua website kita boleh gunakan link. Contohnya berita harian bernama, ada bagian-bagian tertentu yang kita boleh link. Ada sebagiannya lagi tak boleh kita guna. Kita boleh disu lah. Sebab kita bilang istilahnya mengambil hak cipta orang lain lah. Begitulah. Ada setengah-setengah tu kita boleh copy link dia dan setengah tu tidak boleh lah. Ya. Begitu cikgu ya. Tapi kalau YouTube saya rasa boleh tu. Ya. Biasanya kalau kita masuk dalam Play Store, bila kantoi, dorang akan block lah kita punya apps. Ya. Dorang akan block. Tahu cikgu macam lambat pula ya. Satu kenapa dia lambat. Nanti kalau cikgu habis ni, dia akan keluar lah tu. Ya, mungkin cikgu boleh try masing-masing. Saya punya benda dapat pula ni. Mungkin boleh. Biasanya saya guna Chrome ni. Saya guna Chrome. Tapi hari ni saya guna Firefox. Tapi hari ni kita mau kasih link dengan apa nama ni? Google Meet kan. Saya guna di sebelahnya sajalah. Biasanya saya guna Chrome lah yang ini. Ya. Saya guna Chrome. Tapi Chrome lagi ringan lah juga ya. Dia lebih ringan berbanding Firefox dia lebih ringan berbanding dengan Chrome. Ini macam sangkut sudah ni. Ya. Sangkut dia lah. Mungkin cikgu boleh guna lah masing-masing kan. Dia akan keluar nanti tu. Lambat. Cikgu-cikgu pun boleh je tu. Buat barcode pun boleh buat cikgu ya. Buat dia punya scan barcode pun boleh ada di sini je semua cikgu ya. Nanti kalau ada masa next time lah kita buat dia punya scan barcode. Jam lambat. Tapi ini saya rasa memang boleh running lah sebab dia akan bagi tahu je tu kalau macam di sini ada error, akan error lah. Ya, jadi macam nak dapat saya ni ya untuk publish dia punya output tu,
untuk cikgu-cikgu ya. Tapi secara amnya, cikgu masukkan nilai di sini, berat, tinggi, cikgu akan kira dia akan keluar di sini lah cikgu. Dia akan keluar maklumat tu di sini. Ya, begitulah. Mungkin kalau mau lagi tambah lagi, mungkin kita boleh tambah lagi kategori di bawah ni. Ya, tapi macam, saya try lagi sekali ya. Untuk pengetahuan cikgu ya, cikgu boleh gunakan juga ni untuk pelajar ASK lah 3 dan 3. Sebab kita boleh menggunakan apa-apa jenis perisian kan selain daripada Python, dan belajar Kohara memang 2019 saya sudah dedahkan dengan orang benda ni lah. Apa respon pelajar, dia salah seronok sebab pelajar ni dia suka grafik kan. Banyak orang letak grafik, jadi orang minat lah, orang buat banyak kan projek yang saya punya kelas di Kohara. Kami gunakan apps ni lah, Python ya. Kodula ni untuk pelajar. Ya. Bila orang nampak ni, orang seronok. Boleh nampak, kasih nampak ibu bapa orang kan. Apps itu dibina. Ya. Jadi nak sampailah mesej tu ya. Maksudnya kita komputer apps ni keluar lah. Ya. Ibu bapa perlu nampak, memang nampaklah hasil sains komputer ni kan, membantu minat pelajar. Ya. Lambat tu. Ya. Macam nak bawa sekali line ya. Dalam mungkin line nak bagus ya. Saya sambut. Okeylah, tak apalah. Ya, saya teruskan saja ya. Teruskan lagi. Tadi tu ialah dia akan keluar di sini paparan lah ya, paparan keputusan ya. Kemungkinan keputusan tu kalau cikgu scan, cikgu buat sendiri, dia akan keluar banyak perpuluhan di belakang. Contohnya jawapannya 20.3333, banyak kan? Kalau 10 dah keluar. Jadi kita mau jadikan dia singkat 2 titik perpuluhan ya. Jadi kita boleh ubahlah di sini. Masuk matematik, kita pergi mana ya, nak silap saya. Cikgu saya cari dulu. Mana dah ya? Ni format decimal number place. Maksudnya kita mau titik perpuluhan lah ya. Kita fixkan dia 2 titik perpuluhan. Jadi kita dapatkan jawapannya, kita tentukan titik perpuluhannya. Kalau kita mau 3 titik perpuluhan, kita fixkan lah 3 titik perpuluhan. Contohnya mana matematik tadi, matematik kita mau 2 titik perpuluhan. Jadi jawapan nanti 2 titik perpuluhan saja lah. 2. Kalau kita mau 3, tekan 3 lah. 2 titik perpuluhan. Nanti jawapan yang akan keluar di sini, dia akan keluar 2 titik perpuluhan lah. Ya, itu untuk titik perpuluhan lah. Untuk titik perpuluhan, nanti jawapan tu cantik lah. Dia akan dapat 2 titik perpuluhan. Jadi saya teruskan cikgu ya. Kita teruskan satu bahagian lagi, iaitu kategori. Ya. Kalau jawapannya tu 10 ke 20 ke bawah, ada kategori mana? Kurus kah, normal kah, ataupun dia obvious kah? Ya. Jadi kalau kita tengok maklumat tu, di sinilah ya, lebih kurang kalau di bawah 18.5 dia underweight, kurus, kurang berat badan lah, normal, overweight, dan 30 ke atas obese ya. Jadi kita ikut formula tu lah. Jadi kita boleh kita gunakan dua pilihan ya, pilihan lah. Ni kita gunakan if ya. Kita sambung di sini if ya. Jadi pertama tadi kita kalau dia 18.5 ke bawah, dia kurang berat badan. Jadi kita boleh pilihlah ya, matematik kita ambil kurang. Inilah kan. Ini sama dengan, jadi kita akan letak kurang. Okay, kita ambil inilah get paparan ya. Kalau get paparan global ni, jawapannya kurang daripada 18 ke 18.5, dia dikategorikan sebagai terus. Jadi di sini maths 18.5.
18.5. 18.5. Jadi di sini, then lah. Apa akan jadi? Kita set semula lagi, set teks tadi. Saya belum buat dia punya kategori ya. Jadi saya mau letak di bawah ni kategori. Di bawah sini, saya belum letak lagi ya dia punya label tu. Jadi saya label lah. Label letak di bawah ni untuk kategori ya. Saya letak di sini teks dia kategori. Kategori. Ini kategori dia lah, kurus ke, normal ke ya. Di sini saya letaklah untuk tanda dia, saya letak kategori juga lah. Kategori. Jadi saya letak font lah ya, sebesar pun boleh. Letak 25 ya. Jadi cikgu-cikgu, kalau dia di bawah 18.5 ya, maksudnya dia akan pergi kurus lah kan, ataupun kurang berat badan. Jadi kita setkan dulu lah ya, kita pergi cari mana sudah ya, kategori kita setkan dulu. Setkan dah, kita cari set. Sini banyak juga ya, set kategori. Set teks berarti ya, set. Kita boleh tambah dulu, kita ubah salah. Set kategori. Di sini kita teks ya. Jadi maksudnya kita buat teks lah. Di ujung ni masih lagi error. Kita letak di sini dia punya teks. Ya. Di sini kurang berat badan. Kita mau kategori seterusnya. Tekan sini, kita kasih masuk sini. Else if ni ya. Dia tambahlah di sini. Ya, ni seterusnya siapa. Kita pilih lagi kategori berikutnya. Kita copy saja juga ya. Kita copy, letak sini. Di bawah berapa tu? Di bawah 24.5. 24.9. Letaklah 24.9. 24.9. Bawah akan jadi kategori kita copy siap, dia sudah jadi normal lah. Normal. Mau lagi untuk dua kategori lagi ya, kita copy dua kali lah. Sekali lagi, kemudian else di bawah lah. Ya. Maksudnya kalau tiga-tiga ni tidak ada sudah, ada pergi else lah. Ya. Duplicate. Ini satu. Berapa tadi? 29 tadi ke? 29.9. Jadi maksudnya 29.9. Bawah 9.9 dia akan keluar lebih berat badan. Ya kan? Lebih berat badan. Lebih daripada itu obes lah ya. Lebih daripada itu maksudnya dari situ kita else dia di sini obes lah. Obes. Saya try lagi running sekali lagi juga ya kalau dapat lah. Jadi pastikan dia ada punya error tu kosong-kosong lah. Maksudnya kalau kosong-kosong tu maksudnya okey lah tu ya. Kosong. Kemudian kita test. Sekejap lagi juga ya, dalam 10 minit lagi lah. Habis sudah ya, siap sudah lah kita punya apps. Jadi saya try buat, saya coba show dengan cikgu-cikgu lah ya. Okey, dapat. Handphone saya nak keluar.
cikgu ya. Saya buat sekali lagi lah. Harap dah dapat dia compile. Okey. Cikgu ya. Okey, jadi saya share dalam cikgu-cikgu ya macam mana kejadiannya lah yang cikgu yang tak boleh nak follow kan. Jadi saya akan share sekejap. Jadi sekejap juga ya, saya share dulu share screen. Okey, inilah cikgu yang cikgu nampak kan. Ini yang hasil dia lah. Ya, ini saya try lah cikgu ya. Contohnya berat badannya 70. Ya, tingginya 170. Ada kira lah. Saya kira ada kesilapan ni. Kurang berat badan. 70. Ini contoh lah ya, 70. 170. Dia kira contohnya 0.01 lah. Contoh lah jawapannya begini juga ya. Mungkin formula silap ni ya. 0.01. Jadi jawapannya kurang berat badan. Ya, saya buat lagi. Mungkin logic error lah ni ya. Mungkin 100 lah. 100 kilo lah contoh. Mungkin saya ada silap formula ni. Ya, formulanya ada silap. Tapi beginilah ada keluar. Ya, tapi mungkin saya punya formula ni ada kesilapan. Ya. Nanti saya tengok balik di mana salah dia. Maksudnya logic error lah. Ya. Ada kesilapan formula. Dia keluar beginilah. Ya. Dia macam ada kesilapan 0.0. Ya. Macam ada kesilapan dia punya ni lah. Tapi dia punya paparan keluar beginilah cikgu ya. Keluar beginilah. Mungkin ada error, logic error. Mungkin cek balik lah. Ya. Jadi saya cek balik lah di mana silapnya ya. Mungkin di blok dibagi 100. Ini salah di sini ya juga ya. Maksudnya sini bukan berat nih. Ini tinggi. Tengok satu ya. Di sini tinggi. Baru dia akan betul lah. Jadi silap di sini. Berat bahagi tinggi kosa 2. Ada keluar macam tadi lah. Minta maaf ya. Ada logic error sikit. Jadi kita tengok balik pun. Kita refresh balik lah. 20 bahagi, kita cuba dulu je. 170. Sorry, saya belum entire Cikgu screen. Farizal belum pula. Saya lupa kita letak di sini lah. Jadi di sini dia punya global ni saya letak berat, taraf berat, bagi berat. Ini salah lah. Jadi saya screen sekali lagi, saya share sekali lagi. Ya, macam mana output dia. Inilah ya. Jadi inilah dia punya screen ya. Screen yang begini lah keluar. Tapi nampak macam tak cantik kan. Yang macam di tengah, di tepi. Jadi cikgu boleh ubah nanti dia pergi set tengah. Ya. Dia bagi tengah lah. Ini boleh bagi tengah ni. Ya. Cikgu boleh ubah nanti tengok dia punya teks tu kasih tengah-tengah. Ya. Jadi saya letak 70. Lalu saya ubah ke 80. 80 berat dia, tinggi dia saya ubah. Mungkin cikgu boleh letak di tepi ni cikgu ya. Boleh letak di tepi ni. Dia punya text label, masukkan tinggi atau masukkan berat. Saya nak kasih masuk je kan. Jadi cikgu boleh ubah nantilah. Ya. Ini pun nampak hint to text ni macam nak cantik lah. Jadi cikgu bagi hint sama ada cikgu kasih kosong
ataupun cikgu letak sila masukkan berat dalam bentuk cm, boleh juga lah begitu ya. Jadi pelajar alat ya, di pengguna tu alat lah. Jadi letaklah di sini tinggi dah 100 cm contohlah 100 cm. Dia 80 lah dia punya BMI 2 titik perpuluhan kan. Dia kategori obes ya. Begitulah. Jadi kita ubah satu kali lagi, saya ambil contoh tinggi dia, tu ada lagi teks, jadi cikgu boleh padam ataupun teks lain lah. Contohnya berat tingginya berapa tinggi pelajar? Nomor 170. Beratnya adalah 80. Ya, tingginya 171. 171 contohlah cm ya. Dia akan kira lah. Dari kategori 2.736. Jadi masuk kategori berat lah. Ya, berat, lebih berat badan. Begitulah cikgu ya. Itu sedikit perkongsian saya lah. Dan yang terakhir, last ya. Bila kita sudah buat apps tu, kita puas hati, kita mau install di handphone masing orang lain lah ataupun handphone kita kan. Sekarang ni dia dalam bentuk apps saja. Maksudnya kita kena test baru kita boleh lihat kan. Kalau tak boleh. Jadi jika sudah siap semua ni, kita rasa perfect sudah ya. Kita boleh export lah ya. Kita boleh export ke APK file. Maksud APK file ni adalah boleh diinstal di handphone Android sahaja ya. Dia tidak boleh diinstal di di iOS lah. Apple tak boleh ya. Jadi kita tekan ni Android APK ni, dia akan inilah ya, dia nampak cikgu ya, ini dia baking sudah ya. Dia sudah compile dan menjadikan satu file APK ya. File APK maksudnya boleh sudah diinstal di handphone pengguna lah. Maksudnya kalau kita untuk pelajar boleh install sini ya. Boleh share kan mana-mana tu file. Maksudnya boleh select install masing-masing lah. Dia akan baking, projek kita masak sudah lah. Kayaknya begitulah. Baking, tunggu dalam 1-2-3 minit lah ya. Okey, 100% sudah. Dia akan bagi, apa dia nak bagi ni ya. Dia beginilah. Kalau cikgu download ni, maksudnya cikgu download masuk di komputer cikgu. Kalau cikgu malas mau download masuk di handphone, cikgu scan siap di handphone, di Kodula tu, scan, dia akan export ke handphone cikgu lah. Cikgu tinggal install saja. Ya. Jadi cikgu akan dapat satu file APK dan cikgu boleh install ya. Dan bolehlah digunakan. Boleh digunakan oleh sesiapa sahaja ya. Jadi itu sebahagian lah. Jadi ini saya share sikit lah ya. Share sikit, ini adalah contohlah pelajar SMK Kohara yang buat lah. Ini saya minta, ini orang ada buat sekali lah ya. Pelajar ini pelajar yang buat lah, saya ambil saya orang punya ni. Ada orang ada buat lah ya. Untuk mana pengiraannya. Orang first leading, ini BI bahasa Inggeris. Ada orang buat projek tingkatan 3, pelajar tingkatan 3 ya. Pelajar Cikgu Santi, Cikgu Santi ya. Kami buat untuk pengiraan bil elektrik ya. Maksudnya projek tingkatan 3 ada pelajar yang buat untuk pengiraan bil elektrik lah. Jadi ini cikgu share lah, ni pelajar yang buat lah. Pelajar ni bila dia dapat cepat orang untuk create ya. Lebih canggih. Di sini maksud ni bil elektrik lah, saya nak dapat share lah ya. Ini contoh lah pelajar tingkatan 3. 3 di SMK Kohara lah, ada orang buat menggunakan apps inilah ya. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya. Mudah-mudahan mungkin kalau terlaju ada kelemahan tidak terjawab, saya mohon maaf lah ya cikgu-cikgu ya. Saya pun yalah rasa gemetar tu ada sebab bukan alang-alangan dalam grup ni kan, banyak yang handal-handal bah. Jadi macam perasaan tu kecil saya rasa kan. Jadi mungkin kekurangan tu saya memohon maaf ya. Mudah-mudahan ni perkongsian ini dapatlah kita share dengan kawan-kawan kan, untuk semua guru-guru ya. Mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat lah ya kepada rakan-rakan ya. Jadi itu sajalah dari saya ya.
Begitu ya Tuan Moderator. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih untuk perkongsian sebelah tadi daripada Cikgu Farizal Lianto untuk topik pada hari ini ilmu membina mobile apps. Okey, saya pasti semua rakan-rakan guru telah mendapat satu ilmu yang barulah, yang boleh kita manfaatkan bersama-sama. Okey. Oh ya, mungkin ada apa-apa makluman daripada Puan Haja Jumda. Okey. Kiranya yang ingin disampaikan kepada para peserta sebelum kita menamatkan PLC kita pada hari ini. Okey. Dipersilakan sekiranya ada. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu minta maaf sebab suara saya ada masalah sikit. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha KBPK TNK Tuan Haris, rakan-rakan PP yang hadir, rakan-rakan SIC Plus yang hadir, cikgu penceramah kita, moderator Cikgu Jovial, dan rakan-rakan guru yang hadir ya pada petang ini. Baik, terlebih dahulu dari saya ingin meluapkan rasa bersyukur dan rasa sangat gembira kerana penyertaan kali ini lain dari lain, di mana kali ini penyertaan dibuka ya bukan saja kepada guru-guru yang mengajar ASK, tetapi kepada yang mengajar sains komputer dan guru-guru tingkatan 6 ya di Negeri Sabah. Yang ini di bawah kelolaan Tuan Rahim lah ya. Jadi terima kasih atas penyertaan. Okey, seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yanto dari SMK Kohara yang telah berkongsi amalan terbaik dengan kita pada petang ini dengan tajuk mobile apps, dan saya lihat apps ini sangat sesuai ya untuk projek tingkatan 3 sains komputer, asas sains komputer. Jadi diharap apa yang disampaikan ya memberi manfaat kepada kita dan sekaligus boleh diaplikasikan dalam PDPC kita di sekolah kelak. Tidak lupa juga kepada moderator Cikgu Jovial dari SMK Beluran ya. Terima kasih banyak-banyak dengan komitmen dan kerjasama yang diberikan. Sesungguhnya guru-guru ASK ini memang hebat belaka dan sangat bermotivasi ya. Harapan dari saya, jangan anggap apa yang saya rancang Anda sebagai moderator sebagai satu paksaan atau deraan ya. Ini saya buat supaya semua task force menunjukkan kebolehan dan bakat yang terpendam ya, serta memainkan peranan masing-masing di dalam unit kita dalam subjek asas sains komputer Negeri Sabah ya. Jadi Sabah dan tahniah kepada anda semua. Okey, dan tidak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Shanti ya, walaupun dia telah berpindah dari SMK Kohara, tetapi saya tengok dia masih menyertai kita ya. Jadi tahniah kepada Cikgu Shanti. Dari apa yang saya tengok tadi Cikgu Yanto kongsikan, ada peninggalan Cikgu Shanti ya, di mana pelajar-pelajar itu telah berjaya mencipta apps pengiraan elektrik kan Cikgu Yanto? Ya, betul Cikgu. Cikgu Rizal, sorry. ya itu antara hasil Cikgu Shanti lah ya, kita tim kami yang jadi dia maksudnya dia berjaya lah, objek dia tercapai di sekolah tu yang menjadi guru asas sains komputer. Jadi diminta juga ya, diharap guru-guru tingkatan 6 yang ada di sini yang hadir ataupun dari sains komputer, sekiranya ada ingin apa-apa perkara yang ingin dikongsikan ataupun ilmu yang ingin dikongsikan bersama, bolehlah maklumkan kepada saya untuk kita sama-sama berkongsi maklumat ya. Jadi boleh hubungi Tuan Rahim untuk yang tingkatan 6 dan Tuan Azmi ya untuk yang sains komputer. Okey, kalau tidak ada pertanyaan dari cikgu-cikgu kepada Cikgu Rizal, bolehlah kita sudahi kita punya PLC petang ini, ataupun kita buat sesi bergambar dulu, buka kamera kan? Cikgu Jovial. Okey, Puan. Cikgu saya akan ambil gambar. Ya, ambil gambar ya.
Oke, Jadi, nanti saya send di grup lah ya. Ya, jadi saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi. Boleh buka kamera, kita bergambar ya. Oke, ready? 1, 2. Alright. Oke, thank you Cibi Jovia. Oke. Thank you Michael, bila nak bagi perkongsian. Ini Sifu nih, kena bagi nih tau. Tak ada sound, tak ada sound. Thank you tuan-tuan. Jumpa lagi ya. Terima kasih perkongsiannya. Terima kasih. Jumpa lagi. Oke, semoga kita berjumpa lagi pada bengkel yang akan datang. Salam Sabah Maju Jaya.